Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kelas hari ini saya nak habiskan topik PowerPoint. So saya nak terangkan lagi dua lagi lah. Yang selebihnya kena study sendiri lah. PowerPoint ni banyak sama juga macam Word, Excel. Dia banyak kena explore. Jadi saya nak terangkan benda-benda yang basic aja dalam Microsoft PowerPoint. So pada hari ini perancangan saya akan ajar dua lagi benda iaitu slide master dan juga hyperlink. Okey. Kemudian kita akan bincang tentang sekejap, kita akan bincang tentang presentation 1, mini project 1 dan lab yang ketiga. Okey. Saya kita mulakan. Okey, kalau awak ada buka komputer, boleh buka PowerPoint. Okey. Silap ni. Okey. Sekarang ni kita buka PowerPoint, satu file. Saya nak tunjukkan tentang slide master. Bagaimana slide master berfungsi untuk kita. Apa tu yang slide master? Slide master ialah satu setting yang kita buat ke atas satu page yang boleh memberi efek kepada kesemua page. Okay. Maknanya kalau kita setting font tertentu ataupun style tertentu pada page yang pertama, dia akan efek kepada page-page yang lain. Apa tujuan? Tujuannya untuk memudahkan kita untuk proses editing. So tak perlu kita nak setting every page. Macam kita dah setting macam font. Kita nak font tertentu pada muka surat pertama. So dia akan efek kepada all pages semua lah. Jadi itu memudahkan dan mempercepatkan. Lepas itu menyeragamkan style yang guna ataupun tone warna bagi setiap page tu. Okay. Okay, sebagai contoh, katakan saya dah buka satu file yang sedia ada dalam PowerPoint saya. Contohnya file kat depan ni. Okay. Ya, ada nak cakap apa ke? Okay, contohnya file ni lah. How to change password dalam email. Okay. Katakan saya dah siapkan sebanyak 9 page. Okay. Ini dia punya ni. Okay. Saya dah setting semuanya. Contoh ni saya punya lah. Okay. Untuk edit. Untuk kalau nak buat satu-satu, kita akan pergi every page. Katakan yang ni kita nak set kepada font tertentu. Sekarang ni katakan file Bedana, kita nak tukar pada font lain ataupun size lain. Dia akan efek kepada page yang pertama sahaja. Dia akan page yang pertama sahaja, manakala page-page yang lain tak boleh. Okey. Maknanya contoh kalau katakan sini saya nak tukar kepada font lain. Katakan sini Bedana asal dia tukar kepada font katakan Adobe Arabic. Contoh Okey, tapi page kedua still juga macam ni. Ini font lain, ini font lain. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita edit dekat slide master. Slide master dekat mana? Dia berada dekat bahagian view kat sini, bahagian tab view. Okey, ni file home, insert, saya dah tunjukkan hari tu kan. Okey, sampai kepada view. Okey, dalam view kat sini dia ada sini normal, outline, slide, sorter. Ini yang kita dah tunjuk itu dah bagaimana rupa bentuk apa ni bahagian dia. Dan kita terus pergi kepada master's views. Okey, tengok sini bahagian slide master. Bila awak masuk slide master, ini awak punya page dah yang awak boleh tukar dan edit. Tukar dan edit. Okey. Contoh kat sini, ini tak payah tukar tau. Kita tak payah tukar. Kita nak tukar katakan yang ni kita nak tukar pada
teks kepada contoh dia, saya ambil adult Gothic lah, nak nampak lain sikit. Algerian. Okay, contoh macam ni. Okay, saya tukar pada Algerian. Saya close master view. So, everything dia akan tukar, nampak kat sini. So, topik besar dia akan tukar pada Algerian. Okay. Yang lain-lain tak tukar lagi. So, apa kita tukar pada bahagian tertentu. Okay. Kalau nak tukar lagi, katakan dia punya ni, masuk balik pada bahagian view. Pergi pada slide master. Klik pada anak-anak dia. Contoh dia anak ni, kita nak tukar font dia juga. Tukar pada Ahoroni. Okay, contoh. Okay, tengok bahagian mana yang dia akan terlibat. Tengok, close balik. Tengok balik dekat sini. Dekat bahagian mana yang dia terlibat. Okay. Okay, tak adalah sini. Pasal dia, kita tengok masuk setting dia tu. So, pergi balik dekat view. Slide master. Okay, kalau kita tukar sini, katakan tajuk besar ini. So, dia akan effect lah. Okay, contohnya kita ambil bahawa kita ambil tulisan yang pelik lain sikit. Nak menunjukkan dia perbezaan. So, dekat sini ada tak perubahan? Okay, nampak perubahan kat sini. Ni dah tulisan yang apa ni, Bauhaus 93 ni. Okay. Nampak perubahan dia. So, contoh dia katakan saya nak tukar background semua ni. Tukar background lain. Pergi pada view tadi. Pergi pada slide master. Ketika saya nak tukar theme dia. Tukar theme yang lebih sedap lah. Okay. Katakan saya guna biru putih. Okay. Saya tutup balik close master view. So, yang tadi tu image telah bertukar tadi. Yang file kita tadi. Okay. So, tak perlu tukar satu. So, dia terus auto detect. Katakan muka surat hadapan. Putih, yang bahagian putih ni bahagian tengah. Page yang seterusnya, putih yang macam dia header ni, dia akan duduk di atas. Automatic dia akan bertukar. Okay. Okay, katakan saya nak letak tarikh. Tak perlu letak tarikh pada setiap page. Pergi kepada view tadi. Pergi kepada slide master. Okay, nampak kat bawah ni ada tarikh. Katakan terbeza, awak letak tarikh hari ni. Itu 26 Oktober. Positif 2020. So, dia akan complete pada semua sekali. Nampak? Ada tadi, alamak. Di bawah kan. Masuk bawah pula. Kita tengok sekali lagi. Okay, dari 26 Oktober. Okay. Kita nak close. Tak masuk pula dah. Tak masuk pula. Tak ni ke. Kena save dulu. Okay. Kena save dulu ni. Okay. Saya nak masuk benda lain dah. Okay. Contohnya katakan kita nak letak kita punya page. www.psp.edu.my. Masuk tak masuk ni? Okay. Tekan tutup, close. Saya kena save dulu lah. Dia tindih belakang ni macam ni. Okay, sekejap. Saya tengok sekali lagi. View, master, slide master. So, tak dekat ni. Saya save dulu. Okay, saya close. Tak dekat pula dah. Saya kat belakang kan ni ke? Dia ada pula. Saya tukar dia punya theme lain. Effect theme ke? Okay, sekejap saya tukar theme lain. Okay, tak ada pula dia punya ni. Sebagian footer ni tak nampak pula. Try sekali lagi. Show footer sini. Okay, saya tengok view, footer and header di sini. Bisa macam tertutup. Insert header and footer. Okay, kat sini je ni.
Yang ni pula tak masuk ni. Sekejap ya. Cuba sekali lagi. Dah parti pula tak keluar. Ni dah type keluar. Cari yang hijau pula. Patutnya dah keluar lah kalau ikut macam ni. Close. Tak keluar part sini. Saya masukkan satu page baru, keluar tidak? Page kosong. Okey, saya nak viewkan contoh sekejap. Mana ni? Insert header and footer. Dia keluar kat sini lah. Okay, apply to all. Okey. Yang bahagian, sorry ya. Yang dekat bahagian tadi. Yang dekat bahagian kita key in dekat view master tadi tu. Okey. Yang ni adalah bahagian footer. Header and footer. Jadi dekat sini kalau nak view dekat file asal, kita kena buka dekat view header and footer. Dekat insert header and footer. Okey, baru keluar benda tadi yang saya letak 26 Oktober dan juga footer php.edu.my. Okey, sorry lambat sikit benda tu. Okey, macam nak tukar, bila kita tukar ketekan dekat macam ini, segala font ni dia akan terus libatkan dengan file kita tadi, penukaran tadi. Okey. Jadi kalau nampak kat sini, ini adalah tajuk besar. Okey, ini ada subtajuk, ada tajuk kedua, tajuk ketiga, tajuk keempat. Awak tukar setiap font ini, maknanya ada point-point ke bawah ni, katakan font-font lain. Kalau awak refer balik pada yang file asal tadi, akan ada perubahan. Akan nampak lah. Kalau nak cuba, awak boleh tukar font yang berbeza, saiz yang berbeza ataupun warna yang berbeza. Contohnya, ketika ini saya tukarkan kepada warna merah macam ni. Okey, saya close. So, kalau awak tengok balik, ada tak file yang terlibat? Okey, ada. Nampak kat sini. Dekat dalam bahagian support. So, ini adalah tajuk yang, subtajuk lah. Okey, kalau kita tengok dekat dalam, balik dekat master tadi, slide master. Okey, second level ni saya nak tukar pada warna biru. Nak nampak perbezaan Okey, biru. So, saya tutup. Kalau pergi dekat balik sini, ada tak yang warna biru? Tak ada. Sebab ini bukan label dia. Okey, tak ada. Okey. Label dekat sini ke kita nampak. Okey. Kalau ini katakan ada anak dia. Okey. Anak dia katakan kita letak warna anak dia. Okey, pecah lagi katakan ni. Okey. Ni pun warna merah point pertama. Okey, kedua pun warna merah dan sebagainya. Okey. So kat sini penggunaan view master ni, master slide ni memudahkan awak edit. Katakan setakat 10 slide memang tak ada masalah. Katakan ada 75 slide dan sebagainya, awak kena edit satu-satu memang jenuh lah, nak bagi seragamkan je. So penggunaan slide master ni memudahkan untuk proses pengeditan lah. Okay. Bukan setakat font, tapi macam theme. Okay. Theme pun boleh tukar. Untuk efek, nak tukar efek dan sebagainya, ataupun jenis font. Katakan kita tukar pada, klik sini, awak boleh pilih. Dia akan pilih yang terbaik untuk awak lah. Okay, nampak ni. So close. Saya akan tukar jadi yang elok lah sikit. Okay. Okay. Saya dah hang tadi, boleh faham tidak? Siapa yang jelas dengan slide master, angkat tangan. Tak faham, sila tanya. Silakan. 22 orang. Okey, semua datang hari ni. Alhamdulillah. Okey. Siapa yang faham? Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang tak faham angkat tangan? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Semua jelas Okey. Faham. Jelas. Okey. Kalau okey, saya nak masuk yang kepada yang kedua, iaitu hyperlink. Okey, hyperlink ni dalam Word
Saya pernah ajar sini. Tak pernah ajar kot buat Okay, hyperlink ialah macam awak klik satu butang, button, text, objek, dia akan pergi kepada tempat lain. Tempat lain tu maksud apa? Sama ada dia pergi ke page yang tertentu dalam dokumen yang sama, dia pergi page dokumen yang berlainan, dia pergi website, dia pergi email dan sebagainya. Okay, hyperlink. Sebagai contoh, step 1 login, step 2 create account. Okay, saya buat bawah ni lah contoh kat sini. Okay, saya create satu teks yang akan pergi kepada page yang pertama. Okay, contohnya saya insert satu teks. Insert, okay lah, tak apa pakai textbox lah. Okay, step 1. Step 1 tadi apa benda tu? Step 1 login. Okay. Ini contoh lah letak mana-mana login. Okay, saya nak bila saya klik perkataan step 1 login ni, dia akan pergi kepada page yang pertama. Okay, dengan cara macam mana? Saya highlightkan dia. Okay. Okay, ada dua cara. Iaitu yang pertama, sama ada saya highlightkan dia, pergi kepada insert hyperlink, insert pada tab insert, pergi kepada links, pergi pada hyperlink. Okay. Ataupun yang kedua, kita tekan Ctrl K. Ctrl K, sama jugalah, dua-dua ada. Ataupun klik kanan, pergi pada hyperlink. So ada tiga cara untuk pergi ke hyperlink. Sama ada pergi insert tab hyperlink, insert tab ni, pergi kepada links, pergi pada pilih pada hyperlink, group link ni. Yang kedua, highlightkan dia, tekan Ctrl K, shortcut key. Yang ketiga, klik kanan, pilih hyperlink. Okey, benda yang sama ketiga-tiga tu. Benda yang sama. Okey, dalam insert hyperlink ni, dia akan bagi berapa pilihan kat sini. Okey, dia bagi berapa pilihan. Yang pertama ialah existing file or web page. Maknanya file-file yang sedia ada dalam PC kita, ataupun kita nak, bila kita klik kat sini, dia akan buka satu dokumen dalam PC kita lah, PC kita. Okay. Ataupun apa-apalah, ataupun web page nanti awak isi address lah. Yang kedua, place in this document. Apa maksud place in this document? Maknanya bila kita klik ni, dia akan berlega-lega, bergerak-gerak dalam dokumen ini, dalam dokumen how to setting email account. Maknanya button ni dia akan pergi kepada page pertama tadi. Contoh ini saya pergi sini, saya pergi pada step 1 login. Maknanya dia akan pergi kepada page yang ni. Okey. Pilihan ketiga ialah create new document. So dia akan buka satu dokumen baru lah. Dokumen baru yang kena create sendiri. Ataupun yang keempat, dia pergi email address. Maknanya bila klik ni, contoh macam tak nama saya, dia akan terus pergi kepada email saya. Dia akan klik macam terus open satu email dan hantar kepada orang yang buat tu lah. Okay, kita tengok yang pertama, existing file or web page. Kita tekan step 1 ni, bila kita klik, contoh saya nak bagi, dia akan pergi kepada internet lah, pergi mana-mana file. Okay, contoh saya ambil satu, setting, apa tadi? Step 1 login. Okay. Login, apa benda? Login email. Okay, login Gmail. Contoh login Gmail. Okay. Email. Okay lah, send in Gmail sini. Contoh Okay, contoh macam ni. Okay, saya copy email URL link dia ni. Copy. Saya klik sini dan tekan Ctrl C. Ctrl C untuk copy. Ataupun klik kanan, copy. Pergi pada PowerPoint balik. Tekan existing file or web page. Klik pada address. Tekan Ctrl V ataupun paste. Tekan Ctrl V ataupun paste. Okay. Kemudian saya tekan OK. Okay, perhatikan apa yang terjadi. Okay. Automatic tulisan kita buat tadi bertukar kepada warna biru macam ni dan ada underline kat bawah dia. Kalau macam ni awak nak tekan memang dia tak function lah. Kecuali awak kena slide.
kena slideshow ni lah. Ataupun tekan control. Okay, tak boleh juga. Okay, tekan slideshow. Okay, saya tekan login kat sini. Dia akan terus pergi kepada page yang kita dah ditandakan tadi. Automatic. Okay, sekali lagi saya buat sekali lagi. Okay, saya buat sekali lagi. Ini teks asal yang tidak ada apa-apa. Kalau awak tekan slideshow pun dia takkan pergi mana-mana. Okay, pergi mana lah. Okay, sekarang ni saya nak hyperlinkkan dia supaya dia pergi kepada tempat tadi dalam internet tadi. Apa-apalah awak nak setting kepada Yahoo, Gmail ke Facebook ke apa ke boleh. Okay, dengan cara awak highlightkan dia. Okay, dan ada tiga cara tadi, sama ada pergi insert links ataupun klik kanan, pilih hyperlink ataupun tekan Ctrl K. So saya pilih pada Ctrl K, saya lebih suka gunakan shortcut key. Okay, bahagian existing file or web page, saya copy URL yang mana kita nak guna tadi. Kita tekan yang ni, saya klik, tekan Ctrl C untuk copy URL ini, pergi kepada PowerPoint tadi dan insert bahagian address. Dan OK. Okay, dan automatik kita punya perkataan tadi telah bertukarlah kepada ni. Okay, dan kita tekan slide show untuk tengok view betul tak kita punya hyperlink ni berfungsi. Tekan login. Okay, dan terus pergi kepada URL yang telah kita mark tadi. Okay, seterusnya apa lagi yang dalam ni ada? Okay, kita tekan, saya select sekali lagi, tekan Ctrl K. Okay, ini yang pertama ialah dia pergi address, pergi mana pada bahagian apa ni yang kita dah tandakan. Tekan lagi. Saya pergi tekan place, saya pilih yang kedua pula iaitu place in this document. Okay. So place in this document bermaksud contoh dia akan link ke dalam page yang dokumen yang sama. So kalau awak tengok kat sini, dia boleh pergi kepada next. Tekan login ni dia pergi next slide ke. Pada next slide tu mana slide yang seterusnya lah. Okay, dia jadi macam navigation button lah. Okay, slide yang seterusnya ke. Ataupun pergi pada previous slide. Previous slide mana page yang sebelumnya lagi. Katakan dia sekarang berada dalam page yang ke-10. Dia akan bergerak kepada page yang ke-9. Kalau next tu yang ke-11 lah. Sekarang ni saya buat page yang terakhir. Okey, ataupun dia bagi pilihan kat sini ialah page-page yang ada dalam ni. Katakan how to change password, step 1 login, step 2 create email account, step 3 continue ni. Okey, sekarang ni saya buat step 1 ialah login. Saya klik pada step 1 login kat sini. Dan okey. Okey, nak tengok sekali lagi saya dekat apa? Pergi kepada slideshow untuk tengok bagaimanakah dia berfungsi. Okey, klik kepada step 1 login, dia terus automatik pergi kepada page yang atasan tadi tu. Okey, dia akan terus pergi kepada page yang pertama tadi. Dan kalau tekan next pun dia akan pergi kepada ke bawah. Okey, tekan next. Jumpa balik page ni. Awak tekan balik yang ni, dia akan pergi balik yang asal tadi. Okey. Pilih yang ni. So, better benda macam ni kita letak ke depan. Kita buat macam senarai kandungan lah. Senarai kandungan maknanya kita pergi sini, dia akan pergi pergi page yang tentu sebagai navigation. Ataupun katakan yang login ni, kita boleh letak satu button lagi. Katakan kita boleh back. Contoh saya bubuh kataan back kat sini. Back maksudnya kita nak pergi balik ke part tadi. Okay, contohlah saya tulis back. BACK. Besar semua lah. BACK. Okay, saya bagi bold. Bagi hitam. Saya nak dia pergi kepada yang tempat yang tadi, yang saya tulis login tadi tu. Okay, saya double klik. Tekan Ctrl K. Kat mana tadi? Bahagian bawah sekali tadi. Apa? Yang ni tadi slide 10. Okay. Okay, saya nak dia pergi patah balik gitu lah. Okay, tekan slideshow. Tekan back. Pergi step 1 login. Tekan back. Dia akan skip yang page kedua, ketiga, keempat semua tu lah. Dia pergi berdua ni je. Okay, awak boleh buat macam satu punya macam
program sendirilah. Boleh buat macam-macam ni. Okay, untuk pengetahuan awak lah, yang PowerPoint ni pun dia boleh buat apps Android. Okay, dia ada step ni lah. Buat dulu bagi cantik, kita boleh tukarkan dia kepada APK file. Maknanya kita boleh export dia kepada Android file. Okay. Okay, itu satu. Ini okay, apa lagi yang ada sini? Tekan Ctrl K. Ctrl K. Okay. Okay, yang ketiga ialah dia tak payah ni kot. Saya nak create baru tak payah ni. Okay, saya nak terus pada email address. Okay, email address saya tekan nama saya lah. Okay, hubungi Azizul. Okay, Azizul. Okay, maknanya saya double klik dekat nama saya, tekan Ctrl K, pergi pada email address. Email address saya awak letak maildo azizul.php.edu.my. Nak tanya pasal password. Password. Okay, kita siap tulis lah pasal kita tahu dia punya soalan dia bukan gini. Okay, cukup macam ni saja. Tekan OK. Okay, tekan slide show. Tekan ni. Terus keluar pergi mana dah. Okay, keluar image ni siap. Nak tanya pasal tukar password, si orang ni tulislah Assalamualaikum, saya nak tanya pasal macam mana nak tukar password dan sebagainya. Automatik keluar email saya macam ni lah. Okay, dia terus keluar kat mana kita setting default email kita lah. Kalau macam ni saya pakai Outlook untuk email rasmi. So dia pakai macam ni lah. Okay, kena faham lah kat mana nak tulis. Okay, sekali lagi saya buat sekali lagi. Okay, nak bagi faham. Okay, remove link. Okay, yang ni double klik nama saya, nama sendiri. Ctrl K, nanti pun awak kena buat benda ni. Sampai ada satu latihan kena buat. Email address. Okay, azizul@tsp.edu.my. Maknanya nak kena hantar pada saya. Okay, yang soalan ni apa dia? Cara tukar password. Okay, katakan subjek tak payah letak pun tak apa sebenarnya. Tak payah letak. Kalau letak tu maknanya awak dah bagi hak kat dia nak tanya soal tentang tu je lah. Okay, tak payah letak pun tak apa. Terus keluar kepada email lah. Setting email. Okay, apa lagi? Okay, bukan setakat teks sahaja yang boleh kita hyperlinkkan dia. Kita boleh juga hyperlinkkan contoh dokumen. Saya nak tunjukkan dokumen. Okay. Okay. Rujuk dokumen 1. Okay, yang ni bersama. Kita highlightkan rujuk dokumen 1. Apa tadi. Saya nak dia buka pada satu file Word. Okay, contoh saya nak buka file Word. Macam biasa, highlightkan nama, tekan Ctrl K. Okay, pergi pada existing file or web page. Okay, saya cari file Word. Okay, contoh basic algebra. Contoh, kemudian tekan OK. Okay, boleh juga untuk Word tekan slideshow, pergi pada dokumen 1, kita terus buka pada satu dokumen macam ni lah. Dokumen Word dokumen. Automatik. Okay, sekali lagi saya tunjuk contoh. Okay. Kita highlight katakan rujuk dokumen 1, kita ada 2-3 dokumen lah. Rujuk dokumen 2. Tunjukkan perbezaan lah. Okay, saya highlightkan dokumen 1, tekan Ctrl K. Okay, saya carilah dokumen 1 tu benda. Contoh dia file PDF. Okay, tak kisah. Yang ni saya nak highlight sekali lagi, kemudian saya nak tukar, ambil file Word. Okay, dan okay. So ada 2 file berbeza lah, satu Word, satu PDF. Tekan slideshow. Tekan dokumen 1, dia akan buka pada Word. Okay.
Okay, dokumen PDF. Kemudian yang kedua dia akan keluar file Word kat sini. So ada dua Okay, maknanya itu contoh hyperlink untuk perkara apa ni, sama ada pergi kepada page yang tertentu ataupun web. Okay, bukan sekadar teks, kita juga boleh hyperlinkkan dia objek, button dan sebagainya. Contoh, saya masukkan satu button. Okay, contoh satu button. Macam ni lah, okay, satu button. Saya nak tambah teks juga. Edit text, saya nak tambah sini pergi mana? Google.com. Okay, Google. Saya jadikan sebagai satu button. Google warna apa? Oh, warna lain. Ini juga warna ni ada. Okay. Misalkan. Okay. Saya jadikan dia tentang satu objek. Ni objek biasa, tak ada apa-apa. Objek yang biasa. Okay, biasa. Tapi kita jadikan dia button supaya dia boleh interaktif. So macam mana? Tekan klik highlight pada button ni. Tekan Ctrl K juga untuk ni. Untuk apa? Tekan Ctrl K untuk insert hyperlink. Address dia pergilah pada google.com. Okay, nak tengok sekali lagi tekan edit slideshow. Kita klik sini. Bila kita alihkan cursor kita kepada benda-benda yang hyperlink, automatik dia punya cursor tu berubah bentuk macam bentuk jari untuk menekan. Nampak? Okay, kat sini tak nampak lah. Kalau pergi hampir pada dia terus nampak, dan dia akan tunjukkan dekat mana dia nak pergi. Okay, Google, dia akan keluar pada Google. Okay, klik keluar Google. Menarik sebenarnya PowerPoint ni, dia ni. Okay, sama juga sini bila kita klik, bila menghampiri satu hyperlink, dia akan bertukar dia punya cursor tadi bentuk jari yang sedia untuk menekan lah. Okay, nampak? Okay, dan awak juga boleh copy objek daripada ni lah contoh saya nak ambil satu logo apa nak ambil, logo WhatsApp lah. Logo. Saya nak ambil WhatsApp logo. Saya nak copy dia. Ambil mana? Okay, ambil ni lah. Saya klik kanan, copy image. Pergi pada PowerPoint. Letak balik ni. Okay, kecilkan file dia. Besar sangat. Okay, saya nak bila orang tekan benda ni, dia terus hubungi saya. Macam mana nak buat tu? Okay, kita tengok. Edit text. Letak nama spesies depan. Okay, Azizul. Okay. Saya nak bila orang klik logo ni, terus kepada saya punya WhatsApp lah. Okay, macam mana? Klik pada logo ni. Tekan Ctrl K. Okay, address dia kita letak WhatsApp. WhatsApp.my, ini Malaysia ni, / nombor telefon kita. Start pada 6012726353. Tekan OK. Okay, tekan pada slideshow. Function tidak. Tekan ni. Oh, okay, silap. Dia kena tekan www. Okay, K balik. Tekan www.whatsapp. Okay. Semula tunjukkan jadi tak. Klik. Junction. Ya, alamat. Okay. WhatsApp.my/
Sekejap, saya ambil kopian alamat asal ni. whatsapp.my/60127263753. Okay, saya copy ni dulu. To C, to V. Oh, tak ada www, silap. Okay. Pergi pada ni, klik kepada, saya tak boleh ni. Okay. Okay, klik kepada logo tadi. So, dia akan keluar WhatsApp kita terus lah. Okay. WhatsApp ni. Okay, saya tulis balik dia punya ni. Nanti menggelurkan pula ni. Okay, saya buat sekali lagi. Okay, pergi balik. Ctrl K. Pergi balik. Okay, dia punya link dia ialah okay, http okay, okay, whatsapp.my. Okay, macam ni. Boleh nampak tak? Okay, saya besarkan. Ini link yang untuk WhatsApp. Okay, macam ni. Ini adalah link kepada sini lah, Ctrl K. whatsapp.my/number kita. Maksud di Malaysia pakai ni. Okay. Bila kita setting pada sini, maknanya bila kita someone klik pada logo ni, dia akan terus pergi kepada page kita tadi. Okay, simple Okay, Ctrl X, copy balik, Ctrl K, Ctrl V, okay, dan okay. So bila someone klik pada logo ni, dia akan terus pergi kepada web page WhatsApp kita. Dan tekanlah continue to chat. Tekan apa? Tekan tu, maknanya download, install. Dia boleh ni lah, boleh berkomunikasi dengan kita. Itu cara untuk untuk berhubung dengan kita. So, dalam hyperlink, sebelah sekali lagi, dia boleh jadi kita setting kepada perkataan. Okay. Boleh setting pada email, setting pada button yang kita settingkan sebagai hyperlink, ataupun image mana-mana yang kita download daripada internet boleh juga dijadikan sebagai button. Okay, contoh satu lagi saya bagi logo lain lah, logo Photoshop, Adobe Photoshop. Okay, contoh saya nak bila dia klik kat sini dia akan terus pergi pada Wikipedia ni. Okay. Dia terus pergi sini. Maknanya klik sini. Saya klik sana, saya pilih copy image, pergi pada PowerPoint dan pastekan dia. Besar sangat kan ni. Okay, klik kanan, copy image, pergi pada PowerPoint, pastekan dia. Kecilkan. Saya nak bila diorang klik pada PS ni, dia akan pergi pada page Wikipedia. So Wikipedia tadi saya dah buka tadi kat sini. Okay, saya copy URL dia, Ctrl C. Okay. Dan klik Ctrl K, Ctrl V. Okay. Okay, tukar. So klik pada sini, dia akan terus pergi pada Adobe Photoshop tadi lah. Dia punya sejarah ke apa sebagainya. Untuk pengetahuan awak, bahawa dalam hyperlink ni ada macam petua lah. Yang pertama, kalau macam yang ni tak ada masalah. Macam logo ni, dia punya link tu tak ada masalah sekiranya awak gunakan tu ada internet. Sekiranya awak guna tanpa internet, link tersebut tak boleh buka. Okay, link tersebut buka. Dan satu lagi, contohnya macam kata rujuk dokumen 1 dan dokumen 2 ni, ialah dia rujuk kepada dokumen luar. Maknanya luar daripada PowerPoint ini. Bila luar daripada PowerPoint ini, contohnya dia refer kepada satu file Word, satu file PDF, make sure kalau awak nak buat present dekat luar, awak kena ada sekali benda ni, kena bawa sekali. Maknanya dalam satu folder. Apa
Kalau awak just bawa saja PowerPoint ni, dia akan mendatangkan satu masalah, maknanya dia tak boleh buka file tu, dia tak boleh jumpa. Sebab apa? Yang ni panggil hyperlink, link sahaja. Link ataupun satu capaian saja. Dia nak pergi macam link sajalah, bukannya dia masukkan dokumen tadi ke dalam PDF apa dalam PowerPoint ni. Tu kena faham lah. Jadi kalau awak asing-asingkan file PowerPoint, okay, PowerPoint, ataupun apa awak tak satukan dengan PowerPoint, maknanya dia ni lah, nanti file awak tak boleh buka. Okay, so kalau nak buat presentation, hati-hati. Kalau nak rujuk pada file tu, pastikan file sokongan, file support tu kena ada sekali. Bawa sekali dalam satu folder. Okay, so saya rasa untuk hyperlink tak ada masalah. Okey, ada masalah tak? Kalau siapa yang tak faham tolong angkat tangan. Persilakan. Kalau yang tak faham sila angkat tangan bab hyperlink. Kalau nak tanya apa-apa silakan. Saya akan download attendance sekarang. Okay. Silakan. Ada apa nak tanya? Semua faham? Saya ngajar kejap tadi terbabas sikit. Boleh faham tidak? Boleh lagi je. Boleh lagi. Senang kot Okey, kalau senang saya nak bagi lab yang ketiga. Okey, lab yang ketiga. Okey, lab yang ketiga. Okey, lab yang ketiga ni lab yang secara individu macam biasa. Mudah aja ni. Kalau awak perasan pada minggu pertama web tu saya tak ajar tentang foto album kan. Sebab apa tak ajar? Sebab apa benda tu ada dalam ni. Okey, sebab tu saya tak nak ajar benda tu. Okey, kita tengok. Okey, prosedur dia 40 markah. Create new slide presentation and insert photo album. Yang tu yang saya tak nak ajar masa yang insert dia tu. Awak kena cari sendiri bagaimana cara buat photo album. Okey, maknanya dia akan ada satu slide dalam slide lagi yang lain. Maknanya slide dalam slide. Ada dua. Itu sebab gunakan photo album dia. Okey, apa maksud photo album sini? Dalam awak kena buat satu new slide dan masukkan, pergi kepada insert dan pergi pada photo album kat sini. Okey, photo album. So new photo album. Okey, awak kalau ikut senang ni. Insert 7 pictures of Marble Island. Marble Island dekat Sabah Okey, Marble Island kat Sabah. Nanti benda ni saya akan sharekan dalam WhatsApp group WhatsApp group ataupun benda ni pun dah ada dalam Sidos rasanya. Okey, tak apalah. Kita berbual dalam WhatsApp group nanti. Insert 7 pictures of Marble Island and Legoland and set the album layout. Okay, album layout dia nanti awak setting sendirilah. Option dia kan. Pergi dekat sini tadi. Photo album, new photo album. Okay, isi layout ni apa ni kat sini bawah ada kan. Okay, picture layout berapa, frame berapa, ada sini berapa. Saya tak tunjuk lah. Awak baca sendiri nanti. Picture layout satu frame, frame shape, simple frame, white, theme dia organic. Okay, savekan foto album tersebut. So awak akan cari Marble Island dengan Legoland ni. Awak cari dalam internet lah, banyak Marble Island. Tengok sekejap Marble Island tu macam mana. Banyak awak tekan Marble Island, tekan Google Image. Ada 7 gambar ni. Carilah gambar apa yang dulu. Okay, banyak sini. Pilih ni kan. Ni Marble Island. Okay, buat sendirilah. Okay, save your photo sebagai yang ni. Kemudian create another new slide presentation. New slide presentation. Okay, maknanya satu slide baru lagi. Dan yang ada 7 slide. Ada 7 slide dan choose theme designer ikut awak lah. Okay, choose theme design. Kemudian bahagikan 7 slide tadi kepada 3 section. Bagi macam ni lah, piece by piece kan. Okay, section pertama iaitu intro, iaitu page 1 dan 2. Section kedua ialah content, yang ketiga ialah answer. Okay,
insert the article below. Dekat bahagian kedua ni dia ada artikel dia, awak isikanlah semua benda tu di dalam dia. Okay, choose font type and font type and font color ikut awak punya mata sedap awak mata lah macam mana. Okay, in slide 1, insert audio from given location. Set back option to play across slide and hide during ni. Okay, yang ni benda ni ada dalam CDOS lah. Awak tengok dia punya ada audio kat situ, boleh download. Okay, select the text Marble Island and create hyperlink. Okay, Marble Island text tu dan hyperlink to a video. Okay, hyperlink pun kita boleh set pada video dalam YouTube. Okay, bubuh je dekat address tadi tu. Copy benda ni. Okay, copy benda ni, okay, klik kanan, kemudian pastekan dia dekat hyperlink Marble Island, perkataan Marble Island. So dia akan pergi kepada jump kepada file YouTube. Jangan awak embedkan video, bagi berat awak punya ni. Just kita link sahaja. Kalau awak bubuh download video Marble ni, bubuh dalam tu, awak punya file awak akan berat, awak nak hantar ada masalah nanti. Okay. Kalau tak wujud lah benda ni. Setakat ni saya tengok video ni ada lagi. Okay. Tengok cuba. Video ni ada lagi tu. Okay. Video ni wujud lagi. Okay. Ada video dia. 3 minit. Okay. Marble Island Sabah ni ada lagi. Okay. Mana tadi? Okay. Dan kalau awak tak jumpa lah. Tekan tak jumpa video lain. So any video about Marble Island. Okay. Kemudian choose any type of slide transition. Slide transition tadi pertukaran antara page dengan page. Macam mana awak nak ambil dia punya bentuk, macam mana pertukaran tu. Okay. Kemudian action dia on mouse click. Maknanya bukan auto. Maknanya kita kena tekan satu-satu baru dia boleh pergi next page dan sebagainya. Jangan buat auto. Okay. Awak ikut dia punya ni. Kemudian add animation. Animation maknanya objek tu nak masuk cara macam mana. Dia masuk secara berpusing ke, berputar, crawling dan sebagainya. Ikutlah. Entry zoom ada 3 ni lah. All content. Maknanya setiap content tu ada. Yang menarik jangan buat macam merebak ni. Pada slide ke-7, insert a photo album. Yang kita dah create tadi tu, insert photo album. Okay, as object. Sebagai objek. Insert photo album sebagai objek. Kat mana? Insert sebagai photo album. Okay. Insert photo album sebagai objek. Okay. Kat mana? Sini objek ni. Okay. Kat sini. Cari photo album. Ada tak? Carilah sini. Okay. PowerPoint. Photo album. Ataupun awak carilah. Cari sendiri kat sini. Okay. Okay, save yang file dan kemudian hantar dalam CDOS. So benda ni mudah saja. Okay, yang ni yang perlu awak masukkan. Okay, yang kata tadi insert artikel ni below into your slide ni, bubuhlah yang ni. Awak edit dah bagi dia menarik. Okay, ini bubuh semua ni lah. Okay, bubuh benda ni semuanya ada dekat dalam awak punya, masukkan ke dalam awak punya PowerPoint tadi. Inilah info dia. So tak payah nak cari lah. Cuma perlu cekkan gambar Legoland ataupun Marble Island 7 piece. Dia akan klikkan satu foto album. Kemudian masukkan video tadi. Okay. Mudah saja benda ni. Okay. Mudah sahaja benda ni. Okay. Seterusnya kita nak tengok kepada mini project 1. Mini project 1. Okay, mini project 1 judul berapa? Okay, mini project 1 ialah projek yang berkumpulan. Berkumpulan. Kelas awak ada 21. Saya nak awak jadikan kepada 7 kumpulan. Maknanya ada 3 lah. Awak adjust sendiri. Okay, adjust sendiri. Satu kumpulan 3 orang buat benda ni. Okay. Dan buat benda ni mudah. Tak banyak sangat pun, sekejap ni. Okay. Awak boleh gunakan Word dengan Excel. Saya gunakan Word sahaja buat benda ni. Okay, manage data using spreadsheet software. Okay.
Your company has produced a new product. Your team has been assigned to make research and comparison of similar product available in market. Your research could include price, performance and any type of comparison. Okay, buatlah punya ni. Submit a full report content intro. Awak buatlah satu company awak. Apa-apa company awak bertiga tu. Okay. Generate information about new product. Katakan nak produk apa, nak keluarkan hard disk contoh dia. Hadis awaknya apa kebaikan awak punya produk awak ni, ataupun nak keluarkan sos rojak, nak keluarkan tudung, nak keluarkan apa-apa je lah, ikut awak punya interest dalam group awak ni. Okay, comparison, table and chart dan conclusion. Report dalam, okay, ni ada dia yang panduan. Introduction of company and team. Okay, description about company logo. Create lah satu logo yang menarik bagi kumpulan awak. Okay, organization chart, gunakan Word ataupun Excel, create carta organisasi untuk awak punya company. Okay, information new product, information about new product. Okay, name, technical spec, tudung tu size macam mana, bukaan macam mana, sos rojak tu, ingredient dia apa, berat dia berapa kategori, katakan ada 3 contoh, ada botol besar berapa gram. Okay, hard disk, berapa speed dia, berapa capacity dia, apa-apalah. Okay, advantage semua, comparison semua ni, buat yang menarik. Okay, nak mudah awak siapkan semua, jadikan di PDF lah, supaya senang. Saya tak, benda tu tak lari. Kalau saya buka sini, font ke lari ke apa sebagainya, tak adalah masalah tu. So, bila dah siap semua, awak jadikan dia. Kalau awak bersemuka dengan saya, awak boleh kena hantar secara print out benda ni. Tapi disebabkan kita tak boleh jumpa, saya minta awak setkan kepada PDF. Okay, PDF punya format. Okay. Okay, saya nak buka. Kalau ada yang nak bertanya tentang lab tadi dan sebagainya, silakan. Lab kalau tak faham, saya letakkan dalam ni. Okey, saya buka. Silakan kalau ada nak bertanya apa-apa tentang lab 3 dan mini projek pertama. Encik, Ya, silakan. mini projek tu individu boleh buat tak? Saya sepung untuk buat 3 orang lah. Saya tak nak makin banyak. Nanti banyak benda nak makin lagi. Buat satu kumpulan 3 orang. Buat 3 orang. Okey. Cari okey. Lagi silakan. Cik, kalau 2 orang boleh tak? Kalau 2 orang boleh tak? Awak 2 campur dengan Krima tadi 3 orang lah. Krima. Buat 3 orang. Kelas awak dah cukup 21 ni, dah cukup boleh buat 7 grup dah. Tak payahlah lagi nak tambah lagi. Okey, saya rasa bilangan ahli tak payah kita dah. Kita cerita benda lain. Kalau nak tanya benda lain, rasa jelas. Ya, silakan Ashraf. Yang itu yang Encik kata lepas kita buat PowerPoint, kita buat apa pula Microsoft Project. Okey, Microsoft Project. Boleh dapat download lah. Saya rasa ada seorang download dah itu. Saya tak ingat siapa dah. Okey. Kalau nak jimat pergi CC kot. Pergi CC, saya pakai cafe untuk download. Mungkin bila lagi laju lagi ke benda tu. Ya, okay. Maksudnya kita tak buat nanti kat kelas sebab dengan situasi lah ni tu. Memang rasanya memang awak sepanjang SEM ni duduk rumah lah rasanya. Awak final exam duduk rumah lah, macam mana? Alhamdulillah. Menyampuk lah. Okey. Semua dah dapat kot software tu. Saya dah bagi, saya tak nak ulang balik lah kot. The House. Ada. Saya dah download. Tapi cik ada yang tak support je. Macam mana? Macam tak support, macam tak tahu ada yang kena block Block. Okey, cuba tanya kawan-kawan yang dah download. Cuba tanya dalam bincang dalam kelas nanti cara nak download macam mana. Boleh tanya. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi yang nak bertanya tentang projek dengan juga mini projek? Awak punya tugasan kan cuma ada tinggal lagi lab ada 2 lagi, lab 3, lab 4. Mini projek ada 2 dan ujian teori lagi 1.
ujian teori tu nanti ya. Mini project kedua ni akan melibatkan PowerPoint dan project perkendian lah. So kita buat yang ni dulu. Okay, ada lagi apa nak tanya sebelum kita stop kat sini? Silakan. Okay, tempoh saya bagi seminggu kot. Pasal PowerPoint ni sekejap lagi awak boleh buat sejam. Pasal ikutkan task ni sejam aja yang PowerPoint ni. Dan mini project tu bolehlah saya bagi seminggu kan. 3 orang ni kerja kan. Dia pergi kan ini. Tapi kalau PowerPoint ni sejam aja, sepatutnya buat sekarang ni. Habis lab tu awak kena hantar dah sepatutnya. Tapi tak apa. Jadi saya minta benda ni kena siap sebelum next class. Pada hari Ahad akan datang, semua dah pada hari Isnin akan datang, semua dah boleh hantar. Saya dah tengok dalam ni lah. Saya setkan seminggu untuk penghantaran lab dengan mini project. Make sure satu kumpulan 3 orang. Jangan lebih, jangan kurang. Okay? Boleh. Itu saja. Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Kita boleh saya sudahi kat sini. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi pada minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik. Terima kasih. Terima kasih.